Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita dalam perkongsian ilmu faraid, belajar ilmu pengurusan harta pusaka dalam Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menyambung slot berkaitan dengan mengenali siapa dia waris yang dikategorikan sebagai waris ashabul furud ataupun waris yang mendapat bahagian secara tetap. Pada kali ini kita akan cuba melihat bahagian faraid seorang ibu, iaitu mak kepada si mati. Okey. Ibu merupakan salah seorang waris ashabul furud yang telah ditetapkan beberapa bahagian yang secara fardu, iaitu ada 3 bahagian yang telah ditetapkan dalam ilmu faraid, hukum faraid. Kita tengok satu persatu terlebih dahulu beserta syarat dan kemudian kita tengok bagaimana beberapa contoh kes yang berkaitan. Ulama faraid mengatakan ada 3 bahagian yang diperolehi oleh seorang ibu ataupun mak kepada si mati. Pertamanya, ibu memperolehi sebanyak 1/6. Kedua, ibu memperolehi sebanyak 1/3 daripada harta pusaka. Dan yang ketiga adalah istilah baru yang muncul untuk bahagian ibu ialah 1/3 daripada baki. Walau bagaimanapun, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan kepada 2 yang pertama, manakala 1/3 daripada baki ini kita akan terangkan dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Kita akan fokuskan yang pertama, ibu akan mendapat 1/6. Nilai ini agak sedikit bila mana si mati ada syarat-syarat yang berikut, iaitu si mati mempunyai anak, ada zuriat ataupun cucu daripada anak lelaki, atau si mati mempunyai 2 dan lebih adik-beradik. Maksudnya ada adik-beradik si mati sama ada kandung, seibu sebapa ataupun seibu, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang mesti bilangannya ialah 2 orang dan ke atas. Jika memenuhi syarat ini, ibu si mati layak untuk diperuntukkan sebanyak faraid sebanyak 1/6. Situasi yang kedua ataupun bahagian yang kedua, ibu akan mendapat 1/3. Dia lebih banyak daripada 1/6. Dan kalau kita perhatikan, syarat dia adalah lawan saja kepada yang pertama. Kalau yang pertama, ibu dapat sikit sebab si mati ada orang-orang ini. Tetapi dalam keadaan yang kedua, si mati tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu daripada anak lelaki dan ke bawah, dan juga tiada 2 atau lebih adik-beradik. Saya katakan tadi, adik-beradik yang dimasukkan sama ada kandung, seibu sebapa maksudnya, ataupun sebapa ataupun seibu, tak kisahlah sama ada lelaki ataupun perempuan. Jika mereka tidak ada, maka ibu diperuntukkan bahagian yang agak besar, iaitu sebanyak 1/3. Manakala yang ketiga yang kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang hanya melibatkan 3 orang waris, iaitu apabila ibu bersama bapa dan juga suami si mati, ataupun dalam situasi yang kedua, ibu bersama bapa atau isteri, yang mana 2 kes ini digelar sebagai kes al-umariyatan. Kes ini saya kata tadi kita akan terangkan dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Dalil berkaitan dengan peruntukan faraid seorang ibu ialah sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Dalil yang hampir sama seperti peruntukan seorang ayah yang pernah kita bincangkan pada siri yang lepas, iaitu dan ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi kalau si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3, iaitu 1/3. Kalau si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, iaitu adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ini adalah merupakan sandaran yang menjadi dalil kepada peruntukan faraid kepada ibu ataupun mak si mati.
Mari kita tengok kepada kes-kes yang boleh kita relatekan dengan pembahagian sebentar tadi. Kes yang pertama, sebagai contoh, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya adalah ibu sahaja. Ya, ibu sahaja waris dia. So, dalam kes ini, si mati ini tidak meninggalkan zuriat. Maka ibu tadi hanya layak untuk mendapat 1/3 banyak peruntukan ini. Dan apabila kita selesaikan dan kita tengok dalam kes ini, total adalah 3, ibu hanya selayak 1, maka di situ ada berbaki, di mana mazhab Syafi'i mengatakan yang baki ini perlu diserahkan ke Baitul Mal. Ya. Yang kedua, kita tengok kes yang kedua ialah seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah ibu dan seorang anak lelaki. Ya. Ada 2 waris kat sini. So, di sini disebabkan perempuan ini ada zuriat, so peruntukan untuk ibu si mati hanyalah lebih kecil, iaitu 1/6 sahaja, dan bakinya adalah kepada anak lelaki. Ya, dalam kes ini berbaki 5/6. Ya. Sekali lagi kita kata tak semestinya asabah itu ataupun lebihan itu kurang daripada waris yang diperuntukkan dengan ashabul furud ataupun bahagian yang tetap. Ya. Kita tengok juga kepada contoh yang lain. Contoh yang ketiga, si mati adalah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu dan juga bapa. Kita tengok dalam kes ini, apabila si mati tidak ada zuriat, apabila si mati tidak ada adik-beradik, maka ibu tadi layak untuk mendapat 1/3, dan dalam kes ini, bapa layak untuk dapat baki. Untuk kes ini, baki yang diperuntukkan ialah 2. Sebab total pembawah itu adalah 3. 1 kita serahkan kepada saham ibu dan 2 lebihan kita tolak daripada 3 itu adalah 2 bahagian. Ya. Seterusnya, kita cuba tengok lagi. Kali ini kita tengok si mati adalah perempuan dan meninggalkan waris iaitu ibu dan saudara lelaki seorang saja. Saudara lelaki seibu bapa atau sama ada abang kepada si mati ataupun adik kepada si mati, tak kisah. Adik-beradik lelaki ini akan memperolehi secara asabah yang kita akan panjangkan cerita asabah ini dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Yang kita nak fokuskan adalah bahagian ibu. Apabila adik-beradik si mati hanya seorang sahaja, so ibu tadi hanya layak untuk mendapat 1/3 daripada harta pusaka. Sekali lagi, pengiraannya lebih mudah. Kita ambil je pecahan nombor bawah ini sebagai jumlah asal masalah, maka untuk menentukan saham bahagian ibu ialah 3/3, 1 darab 1 adalah 1. Sedangkan jumlah 3, maka 3 tolak 1 adalah 2. Ya, 2 ini adalah untuk adik-beradik lelaki. Seterusnya, kita lihat contoh keempat. Sekarang ni kita bawa adik-beradik 2 orang. Ya, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah ibu dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik kandung. Ya. So dalam kes ini, ibu juga mendapat ibu dapat 1/6, berbeza dengan kes tadi sebab tadi adalah seorang saja lelaki. So ibu akan dapat portion yang besar, tapi apabila lebih daripada seorang, 2 ke atas, so ibu diperuntukkan sebanyak 1/6. Ya. Untuk kes ini, kita perlu selesaikan sehingga habis bagi setiap waris ataupun bilangan kepala itu memperolehi bahagian masing-masing. Kita mulakan daripada nombor 6 itu, kita akan jadi totalkan pembawah sebagai asal masalah. Kemudian, kita nak pastikan saham ibu ialah dengan membahagikan 6/6 darab 1 bersamaan dengan 1. Jumlah adalah 6, so 6 ini ditolakkan dengan 1, maka berbakilah 5 yang akan diperuntukkan kepada 2 orang adik-beradik lelaki. Walau bagaimanapun, 5 ini sukar untuk kita serahkan dalam 2 kepala ataupun 2 bahagian lelaki tersebut. Untuk itu, ulama' faraid mengatakan perlu satu proses penyelarasan semula yang dinamakan sebagai tashih. Caranya ialah kita tengok kepada nombor dalam kes ini ada 2 orang adik-beradik ini, kita akan darabkan kepada keseluruhan pecahan di bahagian saham. Dan kita langkahnya ialah kita memulakan dengan nombor yang paling bawah sebagai total itu 6 darab 2 berjumlah 12. Bila bawah darab 2, atas juga akan darab 2. 1 darab 2, 2. Ini adalah bahagian ibu, 2/12. 5 darab 2 adalah 10. 10 ini perlu dipecahkan kepada 2 orang.
iaitu 5/12 setiap seorang saudara lelaki. So, pecahan akhir yang telah diselaraskan inilah yang perlu didarabkan dengan harta sebenar si mati. Ya. Sebab mungkin setiap keluarga bilangan atau pewarisnya adalah berbeza, begitu juga nilaian harta juga berbeza-beza. Ya. Saya rasa cukup sekadar itu untuk bahagian ibu. Kita akan sambung untuk menceritakan kes bahagian yang ketiga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.